Agama tidak patut jadi bahan jenaka atau gurau senda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Alis untuk laporan berita tengah malam. Saudara, konsep tasamuh atau toleransi disaran, diamal dan dihayati demi keharmonian serta perpaduan dalam kalangan rakyat. Ini kerana sikap itu bukan sahaja boleh membuatkan rakyat dihormati, malah mampu mengelak daripada perbalahan yang sia-sia dan merugikan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam perutusan khas sempena sambutan awal Muharram 1444 Hijrah mengingatkan semangat tasamuh dianjurkan Rasulullah ketika membangunkan kota suci Madinah. Biarpun ada perbezaan antara kaum Muhajirin dan Ansar, namun perpaduan kekal utuh apabila mereka saling bertoleransi. Semangat tasamuh ini telah diterjemahkan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat ketika sebulat suara meluluskan rang undang-undang perlembagaan berkenaan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti pada 28 Julai 2022 yang lalu apabila sanggup mengenepikan perbezaan fahaman politik demi keluarga Malaysia. Hubungan sesama anggota masyarakat diyakini dapat diperkukuh menerusi prinsip keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran seperti ditekankan dalam konsep keluarga Malaysia. Agama tidak patut dijadikan bahan jenaka atau gurau senda biarpun atas nama kebebasan bersuara. Perbuatan sedemikian dikhawatiri hanya akan meruntuhkan perpaduan negara. Agama bukanlah merupakan satu perkara untuk bergurau senda dan dijadikan bahan jenaka. Mereka khawatir perbuatan sedemikian bakal menyemarakkan api perkauman dan meruntuhkan ikatan perpaduan antara semua kaum yang telah kita bina semenjak sekian lama. Dalam pada itu, baginda mahu peristiwa hijrah Rasulullah dijadikan asas dalam melestarikan semangat perpaduan dan kemakmuran kaum negara ini. Yang di-Pertuan Agong bertitah kesatuan sebuah masyarakat majmuk boleh dicapai dengan menghormati dan memahami kepelbagaian sedia ada. Tuntutan hijrah pada hari ini bukan hanya bermaksud perpindahan, tetapi ianya melibatkan transformasi minda bagi membentuk budaya hidup berteraskan kepada moral dan etika. Sesuai dengan tema sambutan Mahal Hijrah pada tahun ini, iaitu Keluarga Malaysia, Pemangkin Kemakmuran. Jadikanlah peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai panduan kepada kita untuk membina sebuah negara yang stabil dan gemilang. Bekas Ketua Pengarah JAKIM Tan Sri Othman Mustafa dianugerahkan Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan 1444 Hijrah. Anugerah bagi tokoh antarabangsa pula diberi kepada Menteri Kanan Hal Ehwal Islam Kemboja, Okhna Datuk Dr. Othman Hassan. Othman menjadi Ketua Pengarah JAKIM antara tahun 2011 hingga 2018. Beliau pernah memegang beberapa jawatan penting di agensi sama serta menjadi Pegawai Atasye Agama di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dan menganggotai ahli Lembaga Pengarah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Beliau juga sering menyatakan pendapat dalam isu baru berkaitan Islam dengan sangat teliti dan berhati-hati. Okhna Datuk Dr. Othman pula merupakan tokoh kesederhanaan dalam dunia Islam. Sumbangan beliau dalam pembangunan agama di Kemboja menjadikannya sosok yang disegani di peringkat tempatan dan antarabangsa.
Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Sultan Ibrahim berangkat ke majlis bacaan doa akhir dan awal tahun di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Turut sama Tunku Putera Johor, Tunku Abu Bakar Al-Haj. Majlis turut disertai Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, Barisan Exco dan Mufti Johor Datuk Yahya Ahmad. Majlis dimulakan dengan bacaan Yasin oleh Imam Besar Ustaz Mahadi Abdan. Tunku Idris kemudian menunaikan solat fardu maghrib bersama hampir 200 jemaah. Di Negeri Sembilan, 1,000 umat Islam mengimarahkan Masjid Negeri Seremban. Berangkat ke sambutan Mahal Hijrah itu yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Turut berkenan berangkat Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud serta putera baginda Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ritaudin, Tuanku Muhriz dan Tunku Zain Al-Abidin, Tuanku Muhriz. Mufti Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Yusof Ahmad berkata tema sambutan Mahal Hijrah menjadi simbolik kepada kebersamaan rakyat negara ini untuk bersatu. Isu pengekalan subsidi, apungan harga dan ekspor ayam bulat ke luar negara akan diputuskan selepas 31 Ogos ini. Tempoh masa diambil bagi mengambil kira perkembangan industri ternakan dan perusahaan ayam domestik. Itu akan kita pertimbangkan. Jadi kita ada sebulan lagi untuk melihat perkembangan yang akan berlaku dalam industri ternakan dan juga pemasaran ayam negara kita. Harga siling digazet melalui gazet yang dibuat oleh KPDN HEP dan gazet itu akan berakhir pada 31 hari bulan Ogos. Segalanya ekspor dan harga ayam akan dibincangkan selepas 31 Ogos. Ya. Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran Pavilion Agrotech Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 di Putrajaya. Expo terbabit dijadual berlangsung 4 hingga 14 Ogos ini. Pemantauan dan pemeriksaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP terhadap isu bekalan serta kawalan harga tidak hanya bermusim, terutama ketika perayaan. Namun, ia dijalankan secara konsisten sejak awal Januari sehingga kini bagi memastikan pengilang, pemborong dan peruncit mematuhi peraturan, seterusnya melindungi pembeli serta rakyat. Wartawan Anaz Matnor ada perkongsiannya. Menurut pengarah KPDN HEP Negeri Johor, Muhammad Hairul Anwar Bohoro, pasukannya yang terdiri daripada anggota penguatkuasa dari 8 pejabat seluruh negeri sentiasa ke lokasi tumpuan untuk melakukan tinjauan harga. Turut dibantu 92 anggota yang ditempatkan mengikut keperluan di setiap cawangan. Ini mulai daripada 1 Januari 2022 sehingga 25 Julai sebanyak 49,000 pemeriksaan yang kita telah buat di seluruh rantaian. Ini bermaksud kita pergi daripada pengilang, pemborong dan juga kepada peruncit. Jadi lebih kurang 8 hingga 9,000 pemeriksaan dibuat dalam sebulan. Dalam tempoh sama juga, KPDN HEP Johor berjaya mengesan 590 kes dengan kes tertinggi melibatkan penyelewengan barang kawalan. Sejumlah 34 kes serahan agensi telah diterima melibatkan barang rampasan termasuk kapal, lori tangki, minyak diesel dan minyak masak yang dianggarkan berjumlah sehingga 54 juta ringgit. Sehingga kini di bawah 2 akta tersebut, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan sebanyak 412 kes. Manakala akta di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sebanyak 65 kes lah.
Ini termasuk sebagai kes penyelewengan dan manakala bakinya lain-lain 2 akta KPDCP yang lain. KPDN HEP turut bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Maritim Malaysia, Pasukan Gerakan ARM dan Angkatan Tentera bagi membendung penyeludupan barang bersubsidi. Pemantauan dan penguatkuasaan yang dijalankan KPDN HEP Negeri Johor bukanlah dijalankan secara bermusim setiap kali tiba musim perayaan dan sebagainya. Namun, setiap hari ada sahaja operasi yang dijalankan bagi memastikan golongan penghilang, pemborong dan juga peruncit mematuhi Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan 2011 dan juga Akta Kawalan Bekalan 1961. Dan juga kerjasama orang ramai sangat penting bagi memastikan usaha yang dijalankan KPDN HEP Negeri Johor ini dapat dijayakan. Penyaluran maklumat boleh dijalankan menerusi pelbagai platform termasuk media sosial. Anas Maknor, RTM. 55,000 peluang kerja ditawar sepanjang tempoh pelanjutan program Jamin Kerja Insentif Pengajian JKIP selama 6 bulan. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, sasaran ditetap bagi menyokong matlamat mewujudkan 300,000 peluang pekerjaan tahun ini. Lanjutan program ini memberikan tumpuan kepada usaha pengambilan pekerja daripada sektor pelancongan, pekerja yang mengganti pekerja asing, program Malaysianization, orang korang upaya OKU, wanita dan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Program yang dilanjutkan sehingga 31 Disember itu turut mengekalkan syarat permohonan dan kadar insentif bagi majikan serta bantuan mobiliti untuk pekerja. Susulan desakan QPEX agar gaji penjawat awam dinaikkan. Tambah baik berterusan dilakukan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi memastikan kebajikan mereka. Setiap kajian bagaimanapun dibuat berdasarkan keadaan semasa termasuk situasi ekonomi dan kedudukan kewangan negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah memaklumkan setiap kajian dibuat secara holistik. Antara dilaksana ketika ini adalah semakan saraan merangkumi gaji, allowance dan kemudahan. Turut diperhati laluan kerjaya. JPA komited memastikan tahap kebajikan ditambah baik dari semasa ke semasa. Jabatan juga prihatin dengan pandangan semua yang boleh disalur menerusi platform sedia ada. Saudara, penularan pantas subvarian Omicron berupaya mencetuskan situasi lebih buruk dengan kebimbangan peningkatan ketara kes harian COVID-19 dalam negara. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata dengan lonjakan kes harian semasa, rakyat sepatutnya lebih berwaspada dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Ambillah vaksin kedua, dan bagi mereka yang telah mengambil vaksin kedua, ambillah booster shots ataupun dos penggalak. Hari ini kita juga ada dos penggalak yang kedua. Siapa yang patut ambil dos penggalak yang kedua? Mereka yang berumur 50 tahun ke atas dan mereka yang ada 50 tahun ke atas dan komorbid, mereka yang ada penyakit-penyakit kronik, ataupun mereka yang lebih 18 tahun sampai 59 tahun tetapi mempunyai penyakit-penyakit komorbid ataupun immunocompromised perlu ambil. Beliau ditemui selepas merasmikan Kongres Dui Tahunan Persatuan Pakar Bedah Endoskopik dan Laparoskopik Malaysia di Ibu Negara. Ketika ini, kes baharu dikesan dalam julat meningkat sehingga mencecah 5,000 kes sehari. Turut bertambah, kes yang dirujuk ke pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah dan unit rawatan rapi. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Bersua kembali.
Bekas pengarah sebuah syarikat berkaitan kerajaan didenda RM85,000 kerana memalsukan baucer bayaran perbelanjaan dana unit transformasi masyarakat India Mitra. Dana tersebut sepatutnya diguna untuk program bantuan COVID-19 untuk sekolah-sekolah Tamil. Pertuduhan ke atas SS Vijaya Kumar dibuat di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan pilihan, bekas pengarah MIDF itu menggunakan baucer syarikat berjumlah RM75,000. Baucer dinamakan atas sebuah syarikat bagi pembayaran pensanitasi tangan yang tidak wujud. Tertuduh mengaku salah. Sekiranya gagal membayar denda, dia bakal dipenjara setengah tahun. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Port Dickson dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas tuduhan menerima suapan 5 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Fauzi Abdul bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh bersetuju menerima suapan berupa wang tunai RM2,000 daripada seorang lelaki. Ia sebagai upah bagi meluluskan tuntutan tugas pengawal keselamatan bagi Oktober 2017 di sekolah dalam daerah Port Dickson. Hakim Rushan Lutfi Muhammad menetapkan jaminan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh juga perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan. Kes disebut semula 30 Ogos ini. Penantian 64 tahun seorang warga emas untuk memiliki MyCard berakhir apabila dia menerima kad pengenalan diri pertamanya. Lebih istimewa, kad pengenalan Aliama Ramasamy diserah sendiri Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Isu berkenaan berjaya diselesaikan di bawah kes proses pendaftaran lewat. Ia melalui ujian DNA di Jabatan Kimia Pulau Pinang, keterangan temuduga dan dokumen sokongan daripada adik-beradik serta carian rekod kelahiran. Sekiranya seorang itu, walaupun mereka itu seorang warga negara Malaysia, tetapi sekiranya tiada pendaftaran kelahiran dibuat, maka pembuktian kewarganegaraan itu kita tak boleh buat. Oleh itu, bila adanya sijil lahir, maka cukup umur 12 tahun mereka boleh buat kad pengenalan, MyCard. Apabila MyCard itulah dokumen yang sah yang dibawa oleh kita ke mana-mana, termasuk di situlah kemudahan-kemudahan yang kita boleh dapat daripada kerajaan seperti perubatan, persekolahan, bantuan-bantuan yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu sebabnya saya menekankan dari segi asasnya JPN ini mahukan bahawa rakyat Malaysia, warga negara Malaysia tidak boleh tercicir dari mendapat dokumen. Anak keempat daripada 7 orang adik-beradik ini tidak memiliki dokumen pengenalan diri disebabkan bencana kebakaran yang berlaku di rumah keluarganya telah memusnahkan semua dokumen penting bagi pendaftaran kelahirannya. Semuanya seronok, adik semua, terima kasih ya. Saya maunya seronok juga. Saya hanya IC sudah dapat, saya maunya sayang. Seronok saya maunya seronok sekarang. Terima kasih ya. Perjanjian jual beli lot tanah di kawasan Jasin berjumlah RM21 juta ditamatkan Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka Pertam. Susulan itu, lot itu kini dibuka untuk pembangunan kepada mana-mana pihak berminat. Setakat ini, terdapat beberapa cadangan telah dihantar kepada Pertam seperti pembangunan bercampur selain pembangunan pusat pengajian tinggi. Yang melibatkan usaha sama bersama syarikat-syarikat swasta telah pun kita vet through ataupun kita tengok satu persatu dan semua tindakan-tindakan telah pun kita ambil dan yang mana yang tidak bergerak telah pun kita tamatkan dan yang mana yang memohon untuk perbincangan semula kerana COVID-19 dan sebagainya, yang itu kita bincang balik terms dan condition dalam setiap perjanjian yang tersebut. Beliau ditemui media di Keruh Melaka.
141 rumah seluruh Perlis siap dibaiki dan dibina sejak 2019 menerusi program Perlis Bahaduy atau Ambil Peduli yang melibatkan keseluruhan peruntukan berjumlah 2.98 juta ringgit. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata sehingga kini sebanyak 17 rumah baru bagi penduduk B40 telah siap dibina dan diserahkan, manakala 4 lagi sedang dalam pembinaan dan 2 dalam proses kelulusan. Kita akan teruskanlah program di bawah program ni, program Bahaduy kita lah, peduli program peduli rakyat B40 yang memerlukan bantuan, yang keadaan rumah yang mereka duduki sekarang ini sama ada dah terlalu uzur ataupun mereka tidak ada tempat untuk tinggal dan sekarang ini menumpang di rumah saudara mara, ibu bapa dan sebagainya. Beliau ditemui ketika mengadakan lawatan ke rumah seorang pemohon rumah baru yang diluluskan pembinaannya di Jalan Kaki Bukit Berseri. Sukan Commonwealth 2022, perenang meningkat naik negara Kiu Ho Yen layak ke peringkat akhir 400 meter gaya bebas lelaki petang tadi. Ho Yen berjaya menempatkan diri sebagai perenang ke-7 terbaik daripada 21 perenang di peringkat saringan di Pusat Akuatik Sunwell. Akan bersaing Hanya 8 perenang terbaik daripada 3 saringan acara ini layak ke peringkat akhir. Pemegang rekod kebangsaan itu mencatatkan masa 3 minit dan 50.03 saat untuk menamatkan saringan 3 di tempat keempat. Sementara itu, perenang wanita terbaik negara P. Jing En layak ke separuh akhir acara 50 meter kuak dada wanita selepas menamatkan peringkat saringan di kedudukan ke-14 daripada 33 perenang. Jing En yang mencatatkan 32.80 saat menduduki tempat kelima pada saringan 4. Bagaimanapun, perenang muda negara Brian Leong Zin Ren gagal meneruskan cabarannya dalam acara 50 meter kuak kupu-kupu selepas hanya menduduki tempat ke-7 saringan 6. Sukan Universiti ASEAN AUG 2022, Malaysia terus menambah koleksi pingat pada tamasya sukan di Thailand ini apabila kem olahraga menghadiahkan 4 lagi kilauan tersebut. Kejayaan itu menyaksikan keseluruhan 9 pingat emas berjaya diraih dalam sukan olahraga sekaligus melepasi sasaran 6 pingat emas. 4 emas di Stadium Universiti Sisaket Rajabat hadir menerusi acara 800 meter lelaki dan wanita, 3,000 meter lari berhalangan dan 4 kali 100 meter wanita. Larian padu atlet Universiti Melaya Savinder Kaur Joginder Singh 2 minit 8.85 saat berjaya meninggalkan pencabar dari Vietnam dan Indonesia dalam acara 800 meter wanita. Acara 800 meter lelaki pula menyaksikan Wan Muhammad Fazri Wan Zahari menambah koleksi emas dengan catatan 1 minit 54.82 saat meskipun dicabar sengit wakil dari Indonesia dan Thailand. Manakala Darren James Nair Rodney James pun mencuriakan kem negara dengan emas ketiga selepas memenangi acara 3,000 meter lari berhalangan dengan masa 9 minit 43.02 saat. Sementara itu, kuartet 4 kali 100 meter negara yang dipimpin Ratu Pecut AUG Azrin Nabila Alias menambah koleksi pingat emas yang keempat. Mereka melakar catatan terpantas 47.18 saat menewaskan kuartet Thailand kedua dan Laos ketiga. Sementara itu, atlet Newton International College Darren James Nair Rodney James tidak menyangka penyertaan sulungnya di AUG 2022 diserikan dengan kejayaan meraih emas untuk kontingen negara. Maknanya saya tak expect
emas ni kalau tengok kompetitor semua daripada SEA Games, and saya first time representing Malaysia. So it's a big honor for me. Saya memang rasa all my effort, hard work, especially Coach Arul Dewa, coach saya. Dia berasal daripada Semenyi. Dia coaching saya buat banyak hard work, sacrifice. So saya rasa dia punya sacrifice tu tak sia-sia. So saya pun memang work hard, I give my best and I get my result. Darren meraih emas acara 3,000 meter lari berhalangan dengan catatan 9 minit 43.02 saat. Masa peribadi terbaiknya ialah 9 minit 38 saat. Selepas ini Darren akan beraksi bagi acara 5,000 meter. Ini pula menjelang kejohanan Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF bawah 16 tahun di Yogyakarta. Skuad bawah 16 negara bertekad mengikut jejak skuad abang iaitu bawah 19 tahun yang muncul juara di kejohanan peringkat umur tersebut baru-baru ini. Keyakinan itu disuarakan pengendalinya Osmera Omaro yang mempertaruhkan majoriti pemain daripada Akademi Mokhtar Dahari AMD. Jelas Osmera, anak buahnya kini berada dalam momentum terbaik selepas meraih keputusan positif menentang Selangor pada suku akhir pertama Piala Belia. Saya rasa daripada skuad senior layak ke Sukan Asia, kemudian follow up dengan kejayaan U19 AFF. Sekarang ni ada satu feeling yang good things about this team. So of course sekarang semua ni memberi inspirasi pada tim ni, pada saya, saya rasa pada semua peminat bola sepak that kita boleh achieve something. Beliau berkata demikian di KLIA sebelum skuad bawah 16 negara berlepas ke Indonesia. Dalam kempen tersebut, Malaysia diundi dalam kumpulan C bersama Kemboja, Myanmar dan Laos. Pada edisi 2019, skuad negara berjaya menjuarai kejohanan ini selepas menewaskan Thailand 2-1 pada aksi final. Penstrukturan Liga Malaysia musim hadapan penting seiring dengan saranan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk melihat saingan bola sepak Malaysia lebih kompetitif. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Stuart Ramalingam berkata jumlah perlawanan Liga Malaysia musim ini nyata tidak mencukupi berbanding saranan minimum FIFA iaitu 30 perlawanan. Jelas beliau perkara itu penting demi menaikkan taraf dan mutu Liga Malaysia setanding Liga negara ASEAN lain. Kita telah menggerakkan perubahan dan perstrukturan ini dengan teliti, dengan merujuk kepada AFC, kepada FIFA, kepada liga-liga lain di rantau Asia ini untuk memastikan pergerakan kita boleh dicatatkan mengikut rumusan yang sepatutnya di Malaysia. Dibandingkan dengan Liga negara ASEAN lain, Liga Indonesia dan Liga Thailand musim ini mempunyai 34 dan 30 perlawanan. Sementara Liga Super pula hanya melibatkan keseluruhan 22 perlawanan pada musim ini. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam ma'al hijrah.